Assalamualaikum, nama saya Wan Nur Izzati binti Nawar, nombor kad matrik CB210060. Saya ambil pada tajuk teori behavior. Okay, kita masuk kepada maksud teori behavior adalah dari segi menekankan perilaku yang kita dapat lihat. Selain itu juga pengurangan terhadap gerak balas akan tidak berlaku dengan serentak kerana dari segi rangsangan tidak terlazim dalam kaedah penghapusan. Okay, contoh, seorang guru akan memberikan hadiah kepada seorang pelajar cemerlang, dan jika sebaliknya ada yang pelajar dapat markah rendah akan didenda, menyanyi dan sebagainya. Seterusnya kita masuk kepada prinsip dan penjelasan. Rangsangan seseorang manusia maupun haiwan ianya mengambil masa untuk bertindak balas dalam mengesan. Contohnya seperti kucing dalam kelaparan di dalam sangkar dan tuannya sudah menguncinya. Namun di luar sangkar tersebut terdapat makanan dan ia menjadi satu rangsangan kepada haiwan tersebut untuk cuba keluar dan mendapatkan makanan tersebut. Seterusnya di dalam bilik darjah pula, pelajar melibatkan diri dengan aktiviti kumpulan, perbincangan dan sebagainya. Melalui proses pembelajaran ini, ia akan memberikan impak positif kepada pelajar. Dalam proses pembelajaran juga boleh berlaku tingkah laku yang sama tetapi dalam situasi yang berbeza. Di luar bilik darjah pula, pelajar akan bergiat aktif dan mempunyai rangsangan yang baik terhadap pembelajaran yang berlaku di dalam kelas. Seperti contoh, pelajar yang dapat mengaplikasikan dari segi pertukaran wang ketika proses jual beli ataupun di luar sekolah. Itu sahaja dari saya. Sekian, terima kasih. Teori humanistik. Apa itu teori humanistik? Teori humanistik bermaksud pandangan dan persepsi orang sekeliling terhadap seseorang individu berdasarkan pemerhatian orang lain dan juga daripada pandangan setiap individu itu sendiri. Sebagai contoh, pandangan mereka terhadap tingkah laku manusia seperti gaya pembelajaran, gaya percakapan dan sebagainya, yang memberi kesan positif berdasarkan pemerhatian orang sekeliling. Prinsip dan penjelasan. Teori humanistik boleh digunakan dalam pembelajaran dan kehidupan setiap individu yang dapat mewujudkan seseorang individu serta orang sekeliling untuk membentuk kemampuan potensi dalam diri sendiri. Yang kedua, dapat mencukil daya ingin tahu dan dapat mengembangkan kreativiti pemikiran. Sebagai contoh, pelajar dapat menambah ilmu pengetahuan menggunakan kemampuan diri sendiri dengan melibatkan diri dalam proses pembelajaran agar dapat dijadikan contoh kepada pelajar yang lain. Di dalam bilik darjah, seseorang pendidik yang cemerlang perlulah membentuk suasana yang kondusif. Sebagai contoh, guru bolehlah merancang aktiviti seperti kerja berkumpulan yang dapat mewujudkan tahap keyakinan pelajar agar mereka mudah untuk menerima segala ilmu pengetahuan dengan lebih mudah. Bukan itu sahaja, malahan pembelajaran melalui aktiviti ini dapat menjadikan seseorang berminat akan sesuatu perkara yang dipelajarinya agar dapat meningkatkan naluri ingin tahu setiap pelajar. Yang kedua, di luar bilik darjah, pembelajaran adalah melalui pengalaman yang mana pelajar digalakkan untuk bertindak sendiri mengikut kemampuan diri sendiri supaya potensi dalam diri dapat menitikberatkan pembangunan sosial serta emosi individu. Sebagai contoh, seorang pelajar meminati permainan bola sepak dan mempunyai keinginan untuk memasuki kelab bola sepak dan mempamerkan diri mereka untuk memasuki pertandingan agar kemampuan diri setiap individu dalam sukan yang diminati dapat dihasilkan. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Teori kognitif adalah di mana tingkah laku ditentukan oleh pemikiran dan juga pemahaman seseorang individu. Teori ini juga lebih mementingkan proses pembelajaran di dalam kelas berbanding daripada hasil pembelajaran. Otak adalah organ utama dan merupakan pusat bagi akal minda,
Apabila otak cuba untuk memahami sesuatu yang dilihat, maka ia adalah proses kognitif, proses yang di mana tidak dapat dilihat secara langsung. Prinsip dan penjelasan bagi teori kognitif adalah merupakan proses yang mempunyai hubung kait pemikiran dan pemahaman. Belajar merupakan suatu proses yang terhasil daripada akal pemikiran manusia. Setiap pemikiran mempunyai cara yang tersendiri untuk berfungsi dalam menyelesaikan sesuatu masalah. Ia di dalam pengajaran adalah setakluk kepada jenis pemikiran individu. Setiap ingatan yang berlaku adalah disebabkan oleh diri. Apabila berlakunya rangsangan daripada luar, ia memberikan kesan kepada diri dan ingatan seseorang. Setiap pemprosesan maklumat mengambil masa kurang daripada 30 saat. Pembelajaran di dalam bilik darjah mengikut teori kognitif. Guru boleh membuat sesi soal jawab bersama pelajar sebelum kelas dimulakan ataupun selepas kelas tamat. Guru memberikan latihan kepada para pelajar untuk memudahkan pelajar memahami sesuatu topik. Guru boleh mengamalkan konsep bermain di dalam belajar. Pembelajaran di luar bilik darjah mengikut teori kognitif pula. Guru boleh membuat program khas kepada para pelajar sebagai contoh lawatan sambil belajar di suatu tempat yang bersesuaian seperti petroscience. Dari situ pelajar dapat mempelajari sesuatu dengan cara yang pelbagai dan juga kreatif. Selain itu, apabila pelajar pulang daripada lawatan, pelajar boleh menceritakan semula pengalaman mereka dan juga apa yang mereka belajar semasa lawatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Amrul Syafiq bin Saleh, nombor matrik CB210212. Saya akan membentangkan tentang teori konstruktivisme. Teori pembelajaran konstruktivisme. Teori konstruktivisme ialah pendekatan kepada prinsip kontekstual. Pengalaman yang dibina diperluaskan melalui pengetahuan sedia ada dan pengetahuan baharu. Mendapati bahawa pengetahuan dan pengalaman diperlukan untuk diri sendiri. Teori konstruktivisme ialah teori pembelajaran perkembangan pengetahuan sedia ada dan baharu. Teori ini sebagai teori pembelajaran yang berguna kerana dapat mengatasi realiti dengan pengetahuan dan pengalaman sendiri. Konstruktivisme adalah pembelajaran secara aktif bagi membina pengetahuan dan pengalaman atau ditentukan pada realiti. 4. Prinsip dan penjelasan. Yang pertama, active learning. Menjelaskan bahawa belajar merupakan proses pembelajaran aktif. Yang kedua ialah real life learning. Pembelajaran aktif haruslah melalui pengalaman atau realiti. Yang ketiga iaitu social learning. Teori konstruktivisme mentitikberatkan proses pembelajaran bersama guru kerana dikhawatiri idea pelajar bercanggah pembelajaran sosial. Dan yang terakhir, keempat, iaitu pure knowledge. Pengetahuan awal atau sedia ada sangat penting kerana merupakan faktor dalam pembangunan pengetahuan baharu. Di dalam bilik darjah, proses pengajaran dan pembelajaran pelajar berlaku dalam bentuk berkumpulan untuk membincangkan tajuk atau isu yang diberikan oleh guru, untuk memberi peluang kepada pelajar berkongsi pendapat, pandangan dan persepsi mengenai isu-isu dan tajuk untuk menjawab persoalan yang bermain di fikiran pelajar-pelajar. Diawasi oleh guru supaya perbincangan masih berada dalam konteks. Bagi di luar bilik darjah, pelajar-pelajar boleh menyertai debat atau forum perdana bagi membentangkan idea melalui pengetahuan dan pengalaman mengenai isu yang dibentangkan, kerana di situ pelajar akan mendapat menangani masalah dalam pelbagai bentuk. Teori kognitivisme merupakan alternatif teori pembelajaran pada abad digital
Di dalam teori ini menjelaskan pembelajaran adalah proses yang berlaku berdasarkan kepelbagaian pemindahan unsur-unsur secara berterusan. Pembelajaran ini bermula di mana individu menyalurkan maklumat ke dalam rangkaian dan individu lain memperolehnya dan menyalurkan semula ke dalam rangkaian. Kognitivism adalah integrasi prinsip yang dieksplorasi melalui teori Chaos Network dan teori kompleksiti dan organisasi diri. Prinsip dan penjelasan bagi teori kognitivism adalah kepelbagaian pendapat dan pandangan yang diperoleh daripada pelbagai individu mempunyai kemampuan untuk melihat hubungan antara pelbagai bidang, idea dan konsep merupakan yang utama, memudahkan carian maklumat yang padat dan tepat secara meluas. Boleh digunakan oleh pelajar semasa proses pembelajaran untuk memperoleh maklumat dan data. Di dalam bilik darjah, pelajar ataupun para pendidik perlulah mempelajari ataupun menukar kaedah pengajaran mengikut kaedah pembelajaran abad ke-21. Sebagai contoh, seorang pendidik perlulah mewujudkan persekitaran yang kondusif dan menggalakkan kreativiti serta inovasi pelajar bagi setiap mata pelajaran agar pelajar dapat berfikir dengan kreatif untuk menjana idea yang bernas dan mempunyai kepribadian yang tinggi dalam sesuatu perkara. Seterusnya, di luar bilik darjah, para pendidik perlulah lebih kreatif. Seperti yang kita tahu pada penularan wabak COVID-19 ini, pembelajaran di luar bilik darjah diteruskan dengan PDPR, iaitu pembelajaran dan pengajaran di rumah. Dengan konsep pembelajaran seperti ini, para pendidik perlulah mewujudkan pembelajaran berasaskan e-learning. Apa itu e-learning? E-learning ialah sistem pembelajaran yang terdiri daripada video call, Google Meet, Zoom, streaming dan sebagainya. Sebagai contoh, seseorang guru menghantar tugasan kepada pelajar melalui Google Drive ataupun Google Document melalui kaedah e-learning. Maka dari situlah pelajar dapat menyiapkan tugasan yang telah diberikan dan terus boleh menekan butang send kepada gurunya bagi membuat semakan. Pembelajaran seperti ini dapat melahirkan pelajar yang celik digital serta berkemahiran tinggi dalam pelbagai perkara. Sekian sahaja daripada kami.